Menara Jam Condong adalah sebuah menara jam yang terletak di Teluk Intan, Perak, dan ia menjadi mercu tanda bandar Teluk Intan sejak beberapa lama. Keunikan menara ini adalah ia menyerupai Menara Pisa di Itali. Menara ini dibina pada tahun 1885 dan ia memiliki ketinggian setinggi 85 kaki dan terdapat 110 buah anak tangga. Walaupun telah berusia lebih 100 tahun, ia masih berdiri kukuh dan agak sengit dan tercondong sedikit. Menara ini sebenarnya adalah merupakan takungan air sebelum adanya tangki air di Cangkat Jom. Bangunan 3 tingkat ini dilengkapi dengan jam besar. Kini, menara ini tidak digunakan lagi dan hanya menjadikan tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Nama saya Isyam bin Sahak. Saya kerja Majlis Pemandaran Teluk Intan sebagai pelancongan Menara Condong. Okey, Menara Condong ni asalnya tangki air. Bangunan ni yang untuk bagi support kawasan yang dekat Menara Condong ni lah. Tangki air yang dulu tak ada tangki kan, pakai tangki air dekat Menara Condong ni. Lepas tu 10 tahun tu baru naik jam. Jam yang kat atas lah daripada London tu. Tahun dia 1895. Okay, menara ni 1885. Itu kiranya bangunan ni kira untuk tangki air je, support kawasan Teluk Intan. Unit dia kecondongan. Sebabnya tanah dia, kawasan ni dia tanah dia gambut, belah masuk kita belah kiri, masuk pintu depan, keluar belah kanan lah. Kira beza kecondongan dia sekaki 12 mm. Daripada belah kanan saya ni original dia tapak ni, yang sana tenggelam 1 kaki. Itu dia punya unit. Dulu orang panggil bangunan ni jam tinggi. Lepas tu dah menjadikan dia bangunan ni condong, jadikan Menara Condong. Itu dia keunikan dia Menara Condong ni. Special dia satu, macam batu ni kita tahu, batu ni batu bakar daripada India. Macam kayu ni dia kiranya kayu daripada Malaysia lah, kayu cengai. Dia bentuk dia kiranya straight ke atas. Kira dia tak ada pakai konkrit-konkrit. Bezanya unit kayu ni dia dah 200 lebih umur dia. Kayu dia 200 lebih. Sebabnya kita tanam pokok daripada kecil sampai besar, dia akan menjadikan beratus tahun. Baru kita potong pokok kan. Betul kita masuk kat sini 1885 kayu ni. Jadi berapa beza? Umur bangunan ni dah 138 tahun. Bangunan ni lah. Kayu ni dah berapa ratus tahun. Contoh kan. Okey, macam batu ni kita tahu tarikh dia 1885, 138. Macam pokok ni, tiang pokok ni. Jadinya 100 lebih dah umur dia. Lebih daripada bangunan ni. Jadi 200 lebih dah umur dia. Itu special dia bangunan ni. Sebab bangunan ni batu dengan kayu. Itu special dia. Asal dia kiranya Cina, kontraktornya Cina. Dia British lah. Selalunya mana-mana tempat satu Malaysia ni, British dia mesti ada buat satu tempat sejarah. Dia akan tinggalkan kesan dia. Okey, kontraktor dia Cina. Sebab bentuk ni macam pagoda. Itu dia punya bangunan ni nampak macam daripada luar kita tengok 8 tingkat. Tapi yang boleh masuk dalam 3 tingkat je. Termasuk tempat jam 4 tingkat. Tapi tempat jam tak boleh masuk lah. Sebabnya tempat tu tangga dia sangat tegak. Itu beza dia. Orang luar tengok 8 tingkat. Tapi yang boleh naik dalam 3 tingkat je. Itu untuk balance bangunan. Okey, tangki atas, bawah dia punya tapak rumah. Orang panggil dulu tapak dia punya kira konkrit bawah tanah. Kita akan buat daripada bawah tanah tu, kita akan naik bata, kita akan naik konkrit 16 tiang ni. Ni, 1, 2, 3 ni kan. 16 tiang ni semua support daripada bawah tanah ni. Yang bata ni dia akan naik straight sampai atas. Dia tak ada satu konkrit je. Dia kira bata ni naik susun je. Itu special dia. Dia tu sebab bangunan ni boleh bergerak. Sebab dia daripada bawah tanah. Kalau kita buat atas lantai, contoh straight, kita akan buat konkrit betul. Dia zaman dulu punya style memang daripada bawah tanah buat bangunan. Ciling. Itu tabung. Itu je orang buat ong. Macam Cina suka lah buat. Dia punya percayaan. Macam Melayu boleh buat, saja-saja buang boleh lah. Kiranya kawasan tu kira macam dekat Melaka contoh. Melaka dia buang dalam kolam kan. Macam ni dia kira dia special situ je lah. Dia kira 6 bulan sekali kutip.
Menara jam condong asalnya tidaklah condong sebagaimana sekarang. Orang yang bertanggungjawab membina menara jam ini ialah Leong Chun Cheong atau Ah Cheong. Sebagai arkitek, beliau mendapat ilham membina dengan reka bentuk demikian berdasarkan bangunan pagoda di negara China. Setelah 10 tahun dibina, iaitu pada tahun 1895, telah berlaku banjir besar di Teluk Intan sehingga menara ini tenggelam. Banjir yang berlaku dengan bebanannya air yang berat, inilah dipercayai punca menara ini mula condong ke arah barat. Cina tu nama Achong, dia kontraktor bangunan ni. Mungkin masa tu dia buat, nak buat tangki air. Zaman sekarang buat tangki air pasal tiang kan. Dia mesti ada dengan Mak Saleh, British tu. Dia akan buat satu benda, dia buat kajian lah sebelum tu kan. Bentuk apa dia nak buat? Sebab dia kontraktor Cina, daripada negeri Cina. Dia ikut bentuk pagoda dia. Itu beza dia, sebab dia banyak barang Cina. Import daripada China, macam batu ni kayu daripada India, batu bakar, macam kayu ni Malaysia lah. Buat dalam hutan kan, macam kemika dia, tepi-tepi tu semua daripada China. Ya, dulu banjir, tapak dia tu, tanahnya lembut tu yang menjadi condong tu. Banjir besar dulu pernah berlaku di kawasan ni lah. Pasar tu, itu dah 20-an lah. Tahun 1920-an, masa pasar dia tu kan, tenggelam pasar tu. Kawasan ni belah sini tenggelam, sini tak ada, belah sana. Itu sebab benda tu. Tanah dia. Kita jaga je. Itu je. Kira macam benda ni kiranya tumpuan Teluk Intan. Sebab dia tengah pekan kan. Kalau orang datang sini kiranya macam datang ke Teluk Intan. Macam saya. Aku tunggu kau dekat Menara Condong. Orang dah tahu dah. Sebab dia tengah-tengah pekan. Lagi satu, nasib baik Menara Condong ni ada di sini. Kekal lagi sampai sekarang. Kalau tak ada, Teluk Intan orang tak tahu. Orang nak cari apa Teluk Intan ni? Takkan tak ada apa yang dalam Teluk Intan ni orang akan tengok yang bangunan lama yang boleh masuk. Contoh, macam kita tengok istana. Istana tu roboh macam tu je. Tak boleh siapa nak tengok lah. Contoh lagi satu, macam Balai Poli lama. Tak boleh tengok, dari luar kita tengok. Macam ni kira ada penjaga dan kita boleh masuk. Orang ramai datang daripada luar. Sebab dia kira taraf dunia dah. Kira nombor 1 Itali. Betul? Nombor 2, kiranya macam Intan ni kira nombor 2 lah. Dia berbeza. Sana batu, sini dia ada kayu. Itu specialnya dengan Itali dengan bentuk sama. Cuma dia batu, kita punya ada batu dan kayu. Itu dah uniknya Menara Condong ni. Dia kira taraf dunia dah. Sebab semua orang tahu dah apa dekat Menara Condong. Hai, saya Puan Fong daripada Persatuan Pelancongan Teluk Intan. Di sini saya mewawarkan pelancong-pelancong untuk datang ke Teluk Intan. Kami ada satu daripada tarikan pelancong, iaitu Menara Condong. Menara Condong ini adalah dua menara yang kedua tingginya selepas Menara Pisa di Itali. So dia punya arah condong pun sama. Jadi dekat sini Menara Condong ini telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan daripada bekas Datuk Tan Sri Muhyiddin pada 2015 dan masih lagi dalam proses untuk mendapat pengisytiharan daripada warisan sedunia, iaitu UNESCO. Dekat bangunan ini, kalau dinampak daripada luar, memang dianggap macam 8 level, 8 tingkat. Tetapi bila masuk, sebenarnya cuma 3 tingkat. Jadi dulu ini building, ini Menara Condong adalah kegunaan tangki, untuk tangki. Lepas tu dia dibina oleh seorang daripada warga Cina dengan nama Encik Leong Chun Cheong. Untuk menghargainya, satu daripada jalan besar dekat Teluk Intan dinamakan atas nama dia, Jalan Acheong. Jadi Menara Condong ini dibina pada 1885, jadi dia sudah berusia 138 tahun.
Lepas tu dulu dekat sini memang sebelum diisytiharkan tempat ini, tapak ni dulu ada MPTI ada disewa kepada orang yang buat kemah ya. Selepas diisytiharkan dia ada peraturan-peraturan, jadi tapak ni dianggap sebagai tapak warisan. Jadi dia mesti mau sekurang-kurangnya 20 kaki daripada Menara Condong baru boleh ada apa-apa building yang sekelilingnya. Jadi supaya ini adalah satu usaha yang baik kerana ada banyak pelancong datang ke Teluk Intan, mereka tidak dapat menghampirinya kerana terlalu banyak kemah-kemah. Jadi sekarang mereka boleh menghampiri, boleh mengambil gambar dalam Menara Condong. Ada banyak orang datang ke Teluk Intan kerana Menara Condong. Banyak pelancong-pelancong luar negara datang ke Teluk Intan juga kerana Menara Condong. So setiap hari bolehlah nampak ada banyak bas-bas yang sebenarnya datang ke Teluk Intan, tetapi mereka mungkin tak akan tinggal dekat Teluk Intan dan mereka akan pergi ke Bagan Datuk ke, pergi ke Pangkor Laut ke, pergi ke Setiawan ke. Usaha MPTI dengan persatuan untuk menarik mereka untuk tinggal dekat Teluk Intan. Kami ada offer berbagai-bagai produk-produk Teluk Intan. Dan sekarang dekat Menara Condong, dekat Teluk Intan memang kita tak ada museum. Jadi Menara Condong ini adalah boleh dikatakan mini museum. Kalau anda masuk ke Menara Condong, boleh nampaklah ada banyak-banyak gambar-gambar, cerita-cerita, sejarah-sejarah tentang Teluk Intan. Apa yang berlaku macam pelanggaran gajah yang berlaku 138 tahun yang lalu, pelanggaran gajah dengan kereta api, ada War Memorial Batu Tenggek, semua cerita-cerita ada dekat sini. Dekat sini. Ini semua adalah usaha-usaha yang baik kerana banyak orang datang ke Teluk Intan, mereka nak dengar cerita Teluk Intan. So mereka boleh datang ke Menara Condong. Di sini mereka boleh dapat lebih mendalam lagi tentang peristiwa dan sejarah Teluk Intan.